Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an aqula aw azilla aw uzal aw adhima aw udlam أو أجهد أو يجهد علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. والنجاسة لغة الشيء المستكثر، وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة، فإنها تبيح تناول النجاسة. وبسهولة التمييز أكل اللحوم الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج من قوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقدار المني ونحوه. وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر الحجر والنبات المضر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. Baik. Sambung pengajian kita pada kata musannif rahimahullah, fasal fi bayanin najasati wa izalatiha. Fasal pada menyatakan najis, yakni ain najis dan menghilangkan najis. Fasal pada menyatakan ain najis dan menghilangkan, yakni cara menghilangkan najis. Jadi maksud daripada fasal ni nak menerangkan cara-cara menghilangkan najis. Tapi nak menghilangkan najis ni dia berbeza mengikut najis. Jadi ada pecahan yang najis, nanti kita akan lihat. Jadi disebabkan itulah disebutkan dulu aqsamun najasah, mana bahagian-bahagian najis, kategori-kategori najis, sebab cara membersihkan dia berbeza. Baik. Tengok dekat dalam hasyiah dulu, faslun lamma takallama 'ala thalisi min maqasidit taharah syara'a yatakallamu 'ala rabi'i minha wa huwa izalatun najasah wa huwa al-maqsudu bit tarjamah. Fa dzakara al-a'yan an-najasah fa dzikrul a'yan an-najisah wasilatun lil maqsud. Jadi maqasidut taharah ada berapa? Bukan maqasidut taharah. Berapa? Ada 4. Kita ada wasailut taharah, kita ada maqasidut taharah. Wasailut taharah ada 4, maqasidut taharah pun ada 4. Maqasidut taharah yang pertama al-wudu, yang kedua al-ghuslu, yang ketiga at-tayammum. Tayammum kita bukan bau. Bulan lepas kan, sebulan lebih juga kita berhenti. Kita dah ngaji bab tayammum, itu maqasid taharah yang ketiga. Dah selesai dah, dia cakap lamma takallama 'ala thalis min maqasid taharah, itu tayammum. Syara'a yatakallam 'ala rabi', mulalah syara'a, fi'il syuru'. Disebut sebelum ni syara'a, akhadha, bada'a, fi'il syuru'. Maksudnya mulalah ia nak membicarakan ala rabi', nak membicarakan atas yang keempat daripada maqasid taharah. Minha ay min maqasid taharah. Domir itu kena pada maqasid
taharah. Wa huwa yang keempat tu, ar-rabi' daripada maqasid taharah tu izalatun najasah, iaitu menghilangkan najis. Wa huwal maqsudu bit tarjamah. Maksud dengan tarjamah ni, tajuk dia sebut ni, faslun ni, cerita pasal najis ni, faslun wa kullu ma'in kharaja min sabillah, semua ni maksud daripada tajuk ni yang kita nak ngaji ni adalah hilangkan najis. Lepas tu sebut ain-ain najis ni buat apa? Sebut ain-ain najis ni hanyalah wasilah untuk sampai kepada maksud. Sebab cara pembersihan, cara penyucian najis berbeza. Fa zikrul a'yanin najisah wasilatun lil maksud. Dan menyebut ain-ain yang najis tu adalah wasilah untuk sampai kepada maksud. Ini penting untuk kita tahu supaya kita kenal. Kita kenal najis, supaya bila kita kenal najis, kita tahu tu najis dan macam mana cara kita nak basuhkan dia. Dan najis bila dia dalam keadaan basah dan dia bersentuh pula dengan kita ataupun sesuatu yang lain, maka dia akan menajiskan benda tu juga. Begitu juga kalau dia kering tapi kita basah, ataupun satu benda yang bersentuh dengan dia tu basah, maka dia akan benda tu pun akan jadi najis. Dia akan berpindah. Kecuali kalau kering sama kering, itu tidak ada berlaku apa-apa perpindahan. Itu penting sebab benda ni nak sah solat kita ni terhenti pada hilangkan najis ni. At-taharah, syarat sah solat apa? Siapa ni syurut solat? At-taharah an-najasah fi sawbi wal badani wal makan. Maksudnya suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat solat kita. Jadi kita mengaji supaya antaranya nak bawa pergi kepada sah solat. Kalau kita tak mengaji bab ni, kita pun tak tahu ni najis ke tidak, akhirnya solat kita tidak sah. Sebab tu penting. Bab ni penting. Kemudian dia kata wa izalatuha, jadi wa izalatun najasah bil ma', itu menghilangkan najis dengan air, dengan menggunakan air min khasa'is hadhihi ummah. Daripada khasa'is ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuha, adapun selain daripada umat ini, fakana yuziluha bi qat'i mahalliha. Adapun umat dahulu, cara hilang dia apa? Potong tempat tu. Potong tempat yang kena najis. Potong tempat yang kena najis. Ini keringanan, kemudahan yang Allah Taala bagi kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ada beberapa tajuklah yang kita akan sebutkan berkenaan dengan bab an-najasah ni. Jadi antaranya adalah ta'rifun najasah lughatan dan juga istilahan. Apa dia najasah pada lughah dan apa najasah pada istilah, supaya kita tahu yang mana disebut najis pada syarak. Kadang-kadang satu benda tu kita panggil najis tapi bukan pada syarak. Dia tak dikira najis pada syarak tapi dikira najis pada lughah. Contohnya kotoran, kita sebut tai hidung, tai telinga. Ini najis. Nak bagi tahu kata benda tu kau potong. Tapi dia najis di sisi lughah. Pada lughah, adapun pada syarak itu tidak dikira sebagai najis. Nanti kita akan tengok apa tak ada. Baik, kemudian kata syarah rahimahullah, wa hadzal fasal berkenaan dengan najis ni mazkurun fi ba'din nusakh, disebut pada sebahagian nuskah. Jadi matan Abi Syuja' ni ada beberapa nuskah. Jadi sebahagian nuskah matan fasal ni disebut bila disebut qubail kitabis solah. Qubailah kitabis solah, disebut sebelum kitab solat. Maknanya lepas bab haid sebut dulu bab najis, baru masuk bab solat. Adapun kitab yang kita baca ni selepas bab ni masuk bab haid. Lepas bab haid bab solat. Biasanya bab haid di belakang. Tapi ada nuskah fasal ni sebelum bab solat. Baik. Kemudian apa takrif dia? Kita akan tengok antara tajuk utamanya, iaitu takrif. Yang pertama, takrifun najasah lughatan wa istilahan.
Lepas tu kita akan lihat aqsamun najasah, pembahagian najis kepada 3. Nanti ada najasah mughalladhah, najasah mukhaffafah dan najasah mutawassithah. Dan yang ketiga, kaifiyah izalatin najasah, cara menghilangkan najis. Maknanya mughalladhah hilang dia macam mana, mutawassithah macam mana, mukhaffafah macam mana. Antara tajuk besar dalam bab najasah. Apa makna najasah pada lughah? Wan najasatu lughatan asy-syai'ul mustakdzar. Najasah pada lughah adalah sesuatu yang dibilang keji. Yang satu yang dibilang keji ataupun dibilang kotor. Itu najasah pada lughah. Jadi tai hidung kita panggil tai hidung, tai telinga, tai mata, apa ni mani, ataupun apa ni ingun, balgham, kahak, semua tu boleh dipanggil najis pada lughah. Ini kita panggil najis juga, tapi pada lughah, bukan pada syarak. Pada syarak dia apa? Itu pada lughah. Maknanya asy-syai'ul mustakdzar, suatu yang dibilang keji dan kotor. Sama ada pada tabiat manusia kita ni ataupun di sisi syarak. Sama ada di sisi tabiat manusia kata benda tu kotor. Air mandi, apa ni, hingun, kahak, kan manusia kata benda tu kotor, dipanggil najis pada lughah. Ataupun di sisi syarak. Jadi makna pada lughah lebih umum. Adapun pada syarak, kullu ainin haruma tanawuluha 'ala al-itlaq halatan ikhtiyar ma suhulati tamyiz la li hurmatiha wa la listiqdariha wa la li darariha fi badanin aw aqlin. Takrif ni panjang. Tapi dia disebut. Kita pun syarah juga lah, kita tengok takrif ni. Biasanya disebut takrif apa? Biasanya disebut dalam kitab-kitab mustakdzar yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Mustakdzarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Kita akan tengok balik nanti. Jadi kita tengok dulu takrif ni dia bagi. Ada takrif ni pun Syaihat dulu pun dia kata panjang takrif ni. Lepas tu disebut takrif yang satu lagi, 3 takrif ni. Jadi nisbah bagi mubtadi'in, orang yang baru mula mengaji ni agak susah dengan takrif yang panjang-panjang. Setiap satu tu ada kait-kait. Dia kaitkan la li darariha wa la listiqdariha, semua tu ada kait. Ada nak ikhraj ataupun nak idkhal. Jadi kita tengok satu-satu. Baik. Dia kata apa? Kullu ainin haruma tanawuluha. Tiap-tiap ain, tiap-tiap benda, tiap-tiap ain yang haram kita ambil makan atau ambil minum. Kullu ainin haruma tanawuluha, tiap-tiap ain yang haram untuk kita ambil minum ataupun makan benda tersebut, sikit ke banyak? Alal itlaq. Maksud alal itlaq, sama ada sikit ain tersebut ataupun banyak. Kullu ainin haruma tanawuluha 'ala al-itlaq. Ai yani sawa'un qallat ataupun kasurat. Sikit ataupun banyak ain tersebut haram untuk kita ambil makan ataupun minum. Jadi ada bangkai ketika mana
apa ni, ketika mana kita pada had ittirab, boleh tak makan? Boleh kan? Makan bangkai. Ketika mana kita ni dah tak ada benda lain, hanya ada bangkai sahaja, jadi dibolehkan. Maka disebut yang selepas ni, pertamanya nak idkhalkan hal al-ittirab, disebut halata ikhtiyar. Kullu ainin, tiap-tiap ain yang haram kita ambil makan, ambil minum, alal itlaq. So alal itlaq sama ada sedikit ataupun banyak. Bila tu haram ambil makan minum tu? Halat al-ikhtiyar. Halat al-ikhtiyar, pada ketika ikhtiyar. Sebab dia nak masukkan pada ketika ittirab. Pada ketika ittirab dia najis juga, tapi boleh ambil makan. Najis tapi boleh ambil makan. Khamar kan awak kan najis, tapi ketika cekek ada hak tu je nak selamatkan nyawa, waktu tu hal apa? Halat al-ikhtiyar. Maknanya perkataan halat al-ikhtiyar, nak masukkan, disebut itu kharaja, tapi dia nak masukkan apa? Nak masukkan bangkai. Nak masukkan bangkai dan nak masukkan maknanya nak masukkan bangkai alat al-ikhtiyar. Nak masukkan dalam takrif ni bangkai, iaitu makan bangkai ketika mana terdesak. Begitu juga nak masukkan juga khamar ketika mana terdesak. Dia faham? Halat al-ikhtiyar, kita akan tengoklah. Kullu ainin haruma tanawuluha ala al-itlaq. Halat al-ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz. Ma'a suhulatit tamyiz, serta mudah beza. Kenapa didatangkan ma'a suhulatit tamyiz ni? Ni ada kait. Kait ni nak buat apa? Kait ni nak masukkan bangkai ulat yang ada di idkhalid dud al-mayyit fi al-Fatihah ataupun jul mentega apa? Keju. Perkataan ni nak masukkan ulat, bangkai ulat-ulat yang dah mati yang ada di dalam buah ataupun keju. Tak masukkan sekali. Jadi kait ni nak memasukkan dud. Yang maknanya dud apa ni yang mati ni, ulat yang mati ni dalam buah ni termasuk juga dalam najis. Tapi boleh makan. Boleh makan sebab apa boleh makan? Sebab susah nak tamyiz. Li usri tamyiz. Ni nanti kita akan tengok dalam ni. Kita terang satu dua tu. Ma'a suhulatit tamyiz. Adapun ulat tu dia susah nak tamyiz. Maknanya contohnya ada buah jambu, kan ada ulat-ulat dalam tu yang mati.
Kalau yang tak mati itu tahir, suci. Ulat kan hukum dia tahir. Hanya setiap hayawan ni semuanya suci kecuali anjing dan babi. Itu je yang tak suci. Jadi ada ulat-ulat dalam tu boleh kita makan. Tapi dengan syarat bukan makan ulat tu saja. Makan sekali dengan buah. Makan ulat saja haram. Boleh tak? Sebab apa? Yang ni di usrit tamyiz. Sebab susah nak bezakan. Kalau ada orang kata senang je ni nak bezakan nampak ulat ni boleh buang. Tak. Maknanya sya'an dia susah. Memang kita tak nafikan ada yang mudah. Tapi yang mana dia punya fashion dia tu memang susah. Biasanya susah. Yang ni sya'anuhu al-usr. Sya'an dia susah. Tak nafikan ada beberapa keadaan kadang senang. Boleh buang. Boleh buang. Tapi syarat bagi kebenaran. Boleh. Ma'asuhulatit tamyiz. Itu kata takrif ni bayang sikit. Baik. Soal. Mani najis ke tak? Ini tak najis. Timun najis tak? Kahak najis tak? Siapa tak nak makan? Kalau ikut takrif tu kullu ainin harumatan namuluha, masuk sekali ya dalam takrif najis. Jadi untuk keluarkan benda-benda ni yang suci tadi itu daripada masuk dalam takrif najasah, maka didatangkan kaid la istiqzariha.